كرام الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أشهد ونشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم فصل وسلم على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. ثم أقول رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد. Alhamdulillah, yang pertama-tamanya kita merafakkan kesyukuran kehadiran Allah Subhanahu wa taala, kerana kita baru sahaja selesai daripada mendirikan solat fardu Jumaat. Mudah-mudahan solat kita, zikir kita, doa kita ianya akan pada sisi Allah Subhanahu wa taala insya-Allah. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, dalam masa yang sesingkat ini, mengisi ruang masa lebih kurang dalam 15 minit 20 minit sebagai tazkirah kita pada tengah hari ini. Sebab saya pun, suara pun dia jadi macam nak hilang. Ni bukan pasal menjerit final kemarin, bukan. Nanti ada orang dia ingat ni kih bola ni. Bukan, Allah ni kenduri banyak. Kenduri cukup banyak ni. Semalam celik-celik mata ada kenduri. Pergi kenduri makan apa, daging lah makan. Lepas tu malam lagi sakan lagi. Malam lagi sakan, khabar. Malam. Masya-Allah. Jadi kita pun dia efek dekat suara lah kot. Mungkin macam tu. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, dalam tempoh masa yang sesingkat ni, kita nak sambung apa yang kita sebut pada khutbah yang dibacakan tadi. Dan kita memilih tajuk itu pada minggu ni di masjid ini. Kerana generasi muda, dia adalah generasi yang perlu juga kita berikan perhatian kepada mereka. Dan kita sibuk menceritakan berkenaan dengan pentadbiran itu, pentadbiran ini, program itu, program ini. Dan kadang-kadang seolah-olah macam pemimpin-pemimpin cilik kita, pemimpin-pemimpin muda kita ni, maksudnya anak-anak kita yang masih lagi muda. Dan seolah-olah macam perkara ni tidak dibincangkan. Kalau dibincangkan pun, maka ianya mungkin tak berapa nak serius sangat. Dan mereka yang muda ni, satu hari besok mereka lah menggantikan orang-orang yang dah tak larat ni. Kadang-kadang kita pun umur dah 70, umur dah 80, setakat boleh berikan pandangan, tetapi nak buat tu belum tentu lagi. Tapi orang muda ni, Masya Allah, tuan-tuan,
Zaman Nabi SAW, orang-orang muda adalah orang-orang yang dihargai oleh baginda Nabi Muhammad SAW dan juga para as-sahabah radhiyallahu anhum ajma'in. Dan secara kita kata kasarnya, setiap daripada kita yang bergelar ibu bapa ni, dia mesti kena bertanggungjawab kepada anak-anak dia, kerana ini merupakan, tadi kita sebut dah dalam khutbah tadi, mereka ni adalah amanah daripada Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Dan tuan, bila mana satu orang bapa ataupun ibu dia mencuaikan berkenaan dengan pendidikan anak-anak mereka, zaman Sayyidina Umar radhiyallahu anhu wa ardhah, pernah Sayyidina Umar dia sebut seorang bapa yang derhaka kepada anak dia. Dan tuan, biasa kita duk dengar anak yang derhaka kepada kedua orang tua dia. Dan tuan, ada juga ibu bapa yang derhaka kepada anak dia. Kerana tu di dalam ayat tadi kita sebut, Allah Subhanahu wa taala kata, qu anfusakum wa ahlikum nar. Hendaklah kalian semua lepaskan diri kalian daripada api neraka Allah, dan juga ahli keluarga kamu daripada api neraka Allah Subhanahu wa taala. Dan tuan, maka pada zaman Sayyidina Umar radhiyallahu anhu wa ardhah, bila ada satu orang ayah, dia datang kepada Sayyidina Umar dan dia bawa anak dia. Dan tuan, dia bawa anak ni dan dia kata kepada Sayyidina Umar, wahai Umar, aku minta supaya engkau nasihat kepada si anak ni, kerana dia ni tak ada adab, kurang hajar dan sebagainya. Dan ini adalah masalah yang sama yang kita hadapi pada hari ini. Dan tuan, maka Sayyidina Umar pun nasihat kepada anak itu. Akhirnya si anak itu pun dia buka suara dan dia kata kepada Sayyidina Umar, wahai Khalifah, boleh tak kalau aku nak cakap dengan kamu, wahai Tuan Khalifah? Dan tuan, Sayyidina Umar kata, silakan. Dan tuan, lalu budak ni pun kata, wahai Tuan Khalifah, bagaimana seorang ayah dia tidak mencari ibu yang terbaik untuk anak dia? Macam mana hal ni? Kemudian yang kedua, macam mana pula bila mana seorang ayah tidak mengajarkan Al-Quran kepada anak dia? Kemudian bagaimana pula keadaan satu orang ayah yang tidak memperkenalkan anak dia kepada ibadah dengan Allah? Dan maknanya tak ajak anak ni tata cara beribadat pada Allah. Dan bagaimana pula, kata budak ni, kalaulah ada satu orang ayah yang bila mana dia ni tak memperkenalkan kepada anak dia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan maka kata Sayyidina Umar radhiyallahu anhu wa ardhah, maka teruklah sangat-sangat buruk bila mana ada satu orang ayah yang macam ni. Dan lalu budak ni kata, wahai Umar, benda yang aku sebutkan tadi tidak ada satu pun yang dilakukan oleh ayah aku. Dan lalu Sayyidina Umar radhiyallahu anhu wa ardhah dia kata, engkaulah ayah yang telah pun menderhakai anak-anakmu sebelum anak-anak itu menderhaka kepada kamu. Dan nak kata dekat sini apa dia? Dan ini merupakan tanggungjawab kita memastikan bahawa agar mereka ni ditanam di dalam hati mereka supaya kenal kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, perintahkanlah anak-anak kamu supaya mendirikan sembahyang ketika mana mereka berumur 7 tahun, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan pasal apa
bermula dan juga seawal daripada umur 7 tahun ni, tuan-tuan, ulama menyatakan seseorang itu hendaklah dia membesar dalam keadaan tertanam di dalam hati dia keyakinan dan juga kepercayaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, bila mana tertanam keyakinan, bila mana tertanam tauhid di dalam diri anak-anak kita ni, tuan-tuan, dia pergi ke mana-mana pun dia akan berjalan dengan hidayah petunjuk daripada Allah Subhanahu wa taala. Kerana tu Al-Imam Ibn Ruslan rahimahullahu taala, dia sebut di dalam kitab dia Matan Zubad. Tuan-tuan, kata Imam Ibn Ruslan rahimahullahu taala, fa kullu insan, setiap daripada insan itu wajib ke atas mereka ma'rifatul ilah bistiqani, dia wajib untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala sehinggalah dia benar-benar yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, maka tanggungjawab ni dia bukannya satu benda hak yang mudah, dia satu benda hak yang berat sebenarnya. Sebab kadang-kadang environment ataupun keadaan di luar pun ianya mempengaruhi anak-anak ni. Tuan-tuan, maka caranya lagu mana? Tidak boleh tidak satu-satu orang bila mana dia nak memikul akan sesuatu tugas ini, dia kena minta pertolongan daripada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, satu orang bila mana dia melakukan sesuatu dan dia tak minta tolong dengan Allah Subhanahu wa taala, dia tidak akan boleh melakukan perkara tersebut. Kerana tu bila mana kita menyebut la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim, tidak ada daya dan tidak ada kekuatan melainkan daya dan kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Dan kata Nabi SAW, maksud daripada zikir ni, seseorang tak akan boleh berbuat baik melainkan bila mana dia diberikan kekuatan oleh Allah. Tuan-tuan, seseorang dia tak boleh meninggalkan benda yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala melainkan apabila dia diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, zaman dia makin hari dia semakin mencabar. Tuan-tuan, bagaimana kita nak mendepani apa ni zaman yang penuh dengan cabaran ni? Tuan-tuan, tak boleh tidak, seseorang itu dia mesti kena bergantung harap dengan Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, dia tak boleh jauh daripada Allah. Tuan-tuan, dia tak boleh melalaikan Allah Subhanahu wa taala, kerana Allah Subhanahu wa taala sebut wallahu khalaqakum wa ma ta'malun, dan Allah lah yang telah menjadikan kamu, dan apa-apa yang dilakukan oleh kamu ianya juga adalah dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, jadi bila mana di akhir zaman ni manusia yang dia nak dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, sekaligus dia nak bawa ahli keluarga dia kepada keredaan Allah Subhanahu wa taala, tuan-tuan, dia mesti kena bergantung harap dengan Allah Subhanahu wa taala. Kerana tu disebutkan di dalam Al-Quran, kata Allah Subhanahu wa taala, siapa-siapa dia yang bermujahadah pada jalan kami, kata Allah. Tuan-tuan tengok ayat ni, Allah Subhanahu wa taala kata orang yang nakkan kepada kebaikan dia kena mujahadah, maknanya memang kena penat. Tuan-tuan, Imam Ahmad bin Hanbal bila mana ditanya kepada dia, macam Imam Ahmad bin Hanbal ni, dia ni kerja dia ibadat, kerja dia mengajar, itu je kerja dia, sehingga kan waktu rehat dia pun sangat-sangat sedikit. Tuan-tuan, bila ditanya kepada Imam Ahmad bin Hanbal, bilakah waktu kamu berehat wahai imam? Tuan-tuan, kata Imam Ahmad bin Hanbal, waktu berehat aku adalah di dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, nak cerita apa?
Atas dunia ni adalah tempat beramal, atas dunia ni adalah tempat untuk kita berjuang, dan tuan, atas dunia ni adalah tempat untuk kita berpenat-penat di atas muka bumi ni. Dan tuan, jadi Allah Subhanahu wa taala kata, siapa-siapa yang bermujahadah, yakni yang sungguh-sungguh pada jalan kami, kata Allah, lanahdiyannahum subulana, maka kami akan beri petunjuk kepada mereka akan jalan-jalan kami, kata Allah Subhanahu wa taala. Dan tuan, program kita boleh buat macam-macam program tu anak kita. Dan tuan, kita nak jadi baik ni macam-macam benda hak yang kita boleh buat. Dan tuan, tapi nak istiqamah atas kebaikan itu. Dan tuan, anak kita mungkin baik di rumah, tapi dekat luar kita tak tahu lagu mana. Dan tuan, ni memeningkan kepala kita. Kadang-kadang macam tak ada solusi, kadang-kadang macam tak ada jalan keluar daripada ni. Kat rumah kita boleh tengok dia, di luar macam mana. Dan tuan, dengan cabaran yang macam-macam pada hari ni, dan tuan, kerana tu manusia dia kena balik, dan juga dia kena bergantung harap kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi SAW, hati-hati manusia itu dipegang oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kadang-kadang hati itu dia boleh berbolak-balik, kata Nabi SAW. Kadang-kadang dia ke kanan dan kadang-kadang dia ke kiri. Dan tuan, kerana tu Nabi SAW berdoa kepada Allah, Allahumma ya muqallibal qulub, wahai Tuhan yang membolak-balikkan hati. Dan tuan tengok, Nabi pun doa dengan Allah, dan Nabi sebut Allahumma ya muqallibal qulub, wahai yang membolak-balikkan hati, tsabbit qalbi ala dinik, ya Allah, kuatkan aku di dalam agama Engkau, ya Allah. Dan tak pasal apa Nabi minta macam tu, kerana Nabi nak tunjuk pada kita, tidak ada yang boleh merubah manusia, tak ada siapa yang boleh mengubah hati manusia, melainkan ianya adalah di dalam kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Dan tuan, mudah-mudahan anak-anak kita ni boleh dikembalikan kepada generasi kegemilangan Islam dahulu. Dan tuan, kita tengok sebagaimana di dalam kitab yang dikarang oleh Al-Imam Az-Zahabi, nama kitab tu Siyarun min A'lamin Nubala. Dan tuan, kitab ni menceritakan berkenaan dengan biografi ataupun pengenalan setiap daripada orang ulama. Dan tuan, kita semua kenal dengan Imam Al-Bukhari. Dan tuan, Masya Allah, Imam Bukhari masa dia umur 11 tahun, dan tuan, dia dah duduk dah dengan seorang ulama hadis yang besar bernama Al-Imam Ad-Dakhili rahimahullahu ta'ala. Dan tuan, satu hari masa Imam Ad-Dakhili dia baca riwayat hadis, hadis ni daripada Sufyan, hadis ni daripada Abu Zubair, hadis ni daripada Ibrahim. Dan tuan, tiba-tiba Imam Bukhari dia kritik guru dia. Dan tuan, dia kritik guru dia, dia kata, Tok Guru salah, dia kata, Ibrahim tidak pernah mengambil hadis daripada Imam Abu Zubair. Macam mana kau boleh kata Ibrahim ni ambil hadis daripada dia? Dan tuan, guru dia ni dia orang tua. Dan tuan, dia pun kata, hang budak-budak kecil, hang boleh tegur aku, abang ni ulama besar ni. Dan tuan, Imam Bukhari tetap dengan pendapat dia. Akhirnya Imam Dakhili dia masuk ke dalam rumah, dia ambil buku catatan dia, dia tengok. Dan tuan, betul, rupa-rupanya dia salah dan Imam Bukhari betul. Dan tuan, masa tu Imam Bukhari umur berapa? 11 tahun. Umur dia 11 tahun. Dan tuan, macam mana boleh jadi hebat lagu tu? Dan tuan, tidak lain tidak bukan, ini adalah kerana madrasah di rumah, ini adalah kerana sekolah di rumah. Iaitulah peranan kedua orang tua, selain daripada mereka usaha atas anak mereka, dan mereka tak lupa untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tuan, kita dah sebut banyak kali dah, doa ni ajaib. Doa sangat ajaib. Dan tuan, sebab itu kata Nabi SAW, ad-du'a'u silahul mu'min.
Doa dia merupakan senjata bagi orang yang beriman kepada Allah. Kemudian Nabi sebut la yuraddul qada illa bid-du'a. Tidak ada sesuatu yang boleh mengelak keputusan Allah melainkan bila mana seseorang dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita tengok suasana di luar, kita dah tahu dah. Tengok macam mana suasana kat luar, Allah begitu mencabar kita, begitu memeningkan kepala kita. Tuan-tuan, akhir zaman tak ada jalan lain lagi dah, melainkan kita kena merayu, mengadu, munajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, mudah-mudahan kita semua diberikan keberkatan dan mendapatkan ridha daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita doa pada Allah, mudah-mudahan tanggungjawab yang besar ni dipermudahkan oleh Allah untuk kita memikulnya bersama. Jadi cukup dulu setakat tu. Yang baik datang daripada Allah Subhanahu wa taala, yang tidak baik datang daripada kejahilan dari saya sendiri, walaupun hakikat kedua-duanya datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana ma akhtana wa ma ta'ammudana wa ma asrarna wa ma a'lanna wa ma anta a'lamu bihi minna, antal muqaddim wa antal muakhir. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu a'lam.